على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Sekali lagi kita diberi peluang untuk kita teruskan tadabbur Quran secara mingguan, hari Jumaat, hari Sabtu. Hari ini hari Jumaat 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 15 Oktober 2021. Jadi minggu lepas, hari Sabtu minggu lepas, dalam pertemuan terakhir kita dah masuk suratul Qiyamah dan kita dah sempat baca sampai ayat yang ke-5. Jadi hari ini kita nak sambung ayat yang ke-6 sampai ayat 15. Tengoklah mengikut kesempatan masa yang ada dan juga perbincangan dalam ayat ni tentang suratul Qiyamah. Itu di antara intisari ayat adalah tentang dahsyatnya hari kiamat. Allah Ta'ala menggambarkan fa'idha barikal basar. Itu apabila mata manusia terbeliak, terbelalak. Dan bulan pula hilang cahayanya. Berlakunya khasaf. Khasaf ni itu gerhana. Bahkan matahari dan bulan itu sama-sama dikumpulkan. Dikumpulkan untuk naik sebelah barat. Itu satu kaul. Ada pendapat lain maknanya matahari dan bulan ni akhirnya akan hilang cahayanya ataupun hilang fungsinya. Manusia pada hari itu bertanya kemanakah mereka mahu lari. Ketahuilah bahawa hanya kepada Allah Ta'ala sahaja tempat untuk mereka menetap. Bahkan manusia pada hari itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sekalipun dia mengemukakan alasan-alasan dan dalih-dalih yang tertentu. Baik, kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, bilakah berlakunya kiamat? Ini manusia yang kafir itu bertanya, bilakah berlakunya kiamat? Maka apabila terbelalaknya pandangan mata manusia disebabkan ketakutan dan bulan pula hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia bertanya, Ainal mafar? Ainal mafar, kemanakah hendak melarikan diri? Mahu ke mana untuk lari? Tak ada tempat untuk lari. Kalla la wazar, kalla sekali-kali tidak. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali Allah Ta'ala yang pelihara, yang lindungi kita daripada kesusahan di hari itu. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insan, pada hari itu dikhabarkan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah dilakukan baik buruknya dan juga apa yang dia telah lalaikan. Bima qaddama wa akhar. Wa akhar ni apa yang telah dia tinggalkan. Iaitu amalan-amalan soleh yang sepatutnya dia lakukan, dia tinggalkan. Bahkan manusia menjadi basirah, menjadi syahid, menjadi saksi atas dirinya sendiri. Maksudnya anggota badan manusia sendiri yang memberi persaksian pengakuan walaupun dia mengemukakan alasan-alasan yang lain. Baik, di antara
perbincangan yang telah kita sentuh sebelum ini ialah apabila orang-orang yang kafir menimbulkan keraguan. Dia kata, adakah mereka akan hidup kembali selepas mati? Itu persoalannya. Adakah kami akan hidup selepas mati? Maka Allah Ta'ala memberi persoalan, adakah manusia yang kafir itu menyangka bahawa kami tidak dapat mengumpulkan tulang-tulangnya? Kita dah bincang minggu lepas, cerita tentang tulang banyak. Allah Ta'ala beritahu dia berkuasa untuk kumpulkan kembali, bahkan menjadikan tulang itu kembali bercantum. Sama sahaja. Dan orang-orang yang tidak yakin kepada hari kiamat mahu untuk terus melakukan kejahatan jika mereka terus hidup untuk beberapa tahun lagi. Lalu dengan nada mengejek dan mempersenda mereka bertanya, Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, bilakah berlakunya hari kiamat? Dia tanya bilakah berlaku hari kiamat. Dalam beberapa ayat-ayat yang lain, persoalan-persoalan ini sering dikemukakan oleh manusia yang kafir. Di antaranya dalam surah An-Nazi'at, muka surat 584. Dalam surah Al-A'raf pun ada juga, dalam surah An-Nazi'at, muka surat 584, bawah sekali itu di akhir muka surat, di akhir surah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka yang ingkar selalu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bilakah masa datangnya hari kiamat. Bilakah datangnya hari kiamat? Fima anta min zikraha. Apakah tugas kamu ya Muhammad untuk menerangkan hari kiamat? Itu bukan kerja Nabi itu. Fima anta, di manakah kedudukan kamu untuk menyebut tentang bila masa berlakunya kiamat? Tugas Nabi hanyalah munzir, mubashir, muzakkir, memberi amaran, memberi khabar gembira, memberi peringatan. Kerana urusan hari kiamat itu akhirnya ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Akhirnya dia akan kembali kesudahannya kepada Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Rasul tak tahu. Wala nabiyyun mursal, wala malakun muqarrab. Malaikat yang dekat dengan Allah pun tak tahu. Manusia pun lebih-lebih tak tahu bila berlaku kiamat. Dan persoalan tentang kiamat juga berlaku ketika Nabi Musa alaihissalam menimbulkan persoalan ini sekembalinya ia daripada Madian menuju ke Mesir. Itu dalam ayat surah Taha 313. Apabila Nabi Musa sampai ke lembah suci Tua. Lembah suci Tua ini daripada Madian menuju ke Mesir di semenanjung Sinai. Lalu Allah Ta'ala beritahu, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih kamu, maka kamu dengarlah apa yang aku nak wahyukan kepadamu. Lalu Allah Ta'ala beritahu Nabi Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini wahyu yang Allah Ta'ala beritahu secara terus kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dhikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Selepas datangnya perintah ibadat dan salat, terus Allah Ta'ala sebut kiamat. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Akadu ukhfiha, yang aku sengaja sembunyikan ataupun tidak beritahu waktu kedatangannya. Litujza kullu nafsim bima tas'a, supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang dia usahakan. Supaya masing-masing akan diberi balasan. Sebab kalau manusia tahu bila kiamat ataupun dia tahu bila dia mati, mungkin dia akan lebih bersedia lah. Dia akan lebih bersedia dan dia tak akan buat kejahatan, dia hanya buat yang baik. Kalau dia meyakini adanya hari pembalasan. Tapi kalau orang tu tak beriman adanya hari kiamat, tak ada apa-apa yang mereka akan lalui selepas ni, soal muka nakir dalam kubur, adanya hisab, adanya mizan, adanya sirat, maka mereka akan terus hidup dengan cara yang mereka kehendaki. Ayat ini menyatakan bahawa kiamat itu akan datang, akan muncul. Pada zaman Nabi Musa lagi Allah Ta'ala dah beritahu, inna sa'ata atiyatun. Kiamat itu sifatnya atiyah, dia akan datang. Dibawa dengan fi'il pula, dengan isim fa'il. Bermakna inna sa'ah,
kiamat itu sesuatu yang akan ta'ti, akan datang. Tapi disebut isim fa'il menunjukkan kepada taukid bahawa dia pasti akan berlaku. Baik, menarik untuk kita melihat sebab dalam masyarakat Arab juga masyarakat kaum yang lain, apabila sebut hari kebangkitan, hari kiamat, hari hidup selepas mati, dia menjadi satu persoalan yang manusia memang ragu-ragu tentangnya. Manusia tidak yakin dengannya. Satu ketika kita lihat dalam hadis ini, satu ketika datang seorang lelaki Badui, orang kampung. Dia datang kepada Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imatun. Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imatun. Okey, dah cukup dah. Hadis daripada Anas bin Malik, riwayat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Anna rajulan min ahli al-badiyah. Ada seorang lelaki dari kalangan penduduk kampung. Ahli al-badiyah ni kita panggil orang Badui lah. Badui ni maknanya orang kampung. Lelaki Badui ni datang kepada Nabi SAW, terus ditanya soalan. Dia kata, Ya Rasulullah, mata sa'ah qa'imatun. Bilakah kiamat tu berlaku? Qa'imah tu berdiri. Beri mana terjadi, berlaku dia. Nabi faham soalan ni lelaki Badui ni bukan tanya dalam bentuk istihza, bukan nak mengejek, bukan seperti soalan orang kafir yang disebut dalam surah An-Nazi'at, surah Al-A'raf dan surah Al-Qiyamah. Orang kafir dia tanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, bila berlakunya kiamat. Tetapi lelaki Badui ni tanya mata sa'ah, bila kiamat, sebab dia ada tujuan lain, bukannya dia tak beriman kepada kiamat. Nabi kata wailak, wailaka. Wailak ni satu kalimah dalam bentuk doa bil halak, mendoakan kebinasaan. Dia kata celakalah engkau, tapi bukan Nabi niat nak doakan kecelakaan, tapi sebagai satu ta'nif, sebagai suatu hukuman, celaan terhadap soalan yang dia tak perlu tanya, sebab memang dia pun tahu kalau dia tanya Nabi bila kiamat, memang Nabi pun tak ada jawapan. Lalu Nabi tanya balik, soalan dijawab dengan soalan. Soalan dijawab dengan soalan. Sebelum Nabi jawab soalan dia, Nabi tanya soalan lain. Wama a'dattalaha. Wama a'dattalaha. Apa yang telah engkau sediakan untuk hari kiamat itu? Katanya, ma'a'dattulaha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Dia kata, aku tidak sediakan apa-apa untuk hari kiamat itu kecuali aku cintakan Allah dan Rasulnya. Maksudnya dari sudut bekal amalan tu tak banyaklah. Dia kata dia biasa-biasa saja, tetapi dia ada sifat mencintai Allah dan Rasul. Ini penting. Ini penting untuk kita ketahui. Lebih-lebih kita ni, ialah sekarang ni bulan Rabiul Awal yang dikaitkan dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Secara spesifiknya dikatakan 12 Rabiul Awal, sebenarnya bukan pun 12 Rabiul Awal itu tarikh kewafatan Nabi. Ulama sirah khilaf. Tapi yang pentingnya, cinta Allah dan cinta Rasul ni sesuatu yang menjadi fitrah manusia, khususnya orang-orang beriman. Dia kata, aku cintakan Allah dan Rasul. Maka jawapan ringkas Nabi kata, innaka, tengok. Nabi tak jawab dah soalan tadi, soalan asal tadi. Soalan asal bila kiamat, Nabi tak jawab. Sebelum memang Nabi tak jawab. Nabi tanya soalan lain, suruh orang tu jawab. Lepas tu Nabi bagi respon ataupun info tambahan terhadap jawapan dia. Bila lelaki tu kata, aku cintakan Allah dan Rasul, maka Nabi jawab, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama dengan sesiapa yang engkau cintai. Maksudnya di hari kiamat nanti, kiamat tu bila tak penting. Tetapi yang pentingnya yakin kiamat tu akan berlaku. Dan di hari kiamat nanti, di alam akhirat sana, engkau akan bersama dengan sesiapa yang engkau cintai. Lalu para sahabat lain yang dengar, dia kata, fakulna, kami berkata, termasuklah perawi hadis ni Anas bin Malik. Kata, wa nahnu kadzalik, kami begitu juga kaya Rasulullah. Nabi pun jawab, na'am, ya.
Maknanya engkau juga akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai atau dengan sesiapa yang engkau kasihi. Lalu Anas kata, fafarihna yawma idzin farhan syadidan. Kami rasa sangat gembira pada hari itu dengan gembira yang syadid, yang sungguh-sungguh, happy sangat. Oh, suka juga. Lalu famarra ghulam lil Mughirah. Lalu ketika itu datanglah, lalulah di depan tu seorang budak hamba, ghulam. Dalam hadis bila disebut ghulam ni merujuk kepada seorang budak hamba yang dimiliki oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan budak hamba ni adalah min akrani, dari kalangan ahli keluarga terdekat dengan Anas. Kata Anas, kerana adalah budak ni, budak hamba milik Mughirah ni min akrani, daripada kaum kerabat aku yang dekat. Ada pertalian kekeluargaan. Lalu bila tengok budak hamba tu yang masih kecil lagi, Nabi kata falan yudrikahul haramu hatta taqumas saah. Tidaklah sampai usia tuanya sehinggalah berlakunya kiamat. Ini ada takwil. Kita lihat sedikit syarah hadis ni. Ini perbincangan tentang bila berlaku kiamat. Kenapa Nabi kata falan yudrikahul haramu hatta taqumas saah. Tidaklah dia akan mencapai usia tuanya al-haram, iaitu pertamanya sehinggalah berlakunya kiamat. Sama ada kiamat dan sa'ah di sini maksudnya kematian, sa'atul hadirina indahu, yakni mautahum, saat ketika mereka didatangi kematian. Kerana li'anna man mata faqad qamat qiyamatuhu, sesiapa yang mati maka telah berlakulah kiamat baginya. Itu satu tafsiran tentang kata-kata ni. Wa yuhtamal, dan kemungkinan juga boleh jadi bahawa Nabi SAW aradal mubalaghah, mahu menyatakan perkara ini dengan bersungguh-sungguh. Apa yang bersungguh-sungguhnya? Fi bayan qurbiha, untuk menjelaskan dekatnya kiamat. Nabi kata kalau budak ni hak kecil setara ni kalau sebelum dia dewasa mungkin dah berlaku kiamat. Sebenarnya ialah sampai sekarang belum kiamat lagi. Ini nak menyatakan dari sudut mubalaghah, bahawasanya kiamat itu sudah dekat. Bila-bila tu memang kita tak tahulah. Annahu alima anna hadzal ghulam la ya'ishu hatta yakbura fil umri. Dia tahu bahawasanya budak itu tidak akan dapat hidup lama sehingga dewasa, kerana dianggap kiamat itu sudah dekat. Itu suatu andaian bagi menyatakan bahawa benar-benar sudah dekat. Baik, hadis ini menunjukkan tentang kelebihan cintakan Allah dan Rasul. Sebagai persiapan untuk kita ke akhirat sana, sebelum dunia ini berlakunya kiamat, kita perlu berbekal dengan hub cintakan Allah dan Rasul. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak belajar Quran, tak kenal apa kandungan ayat-ayat Allah, tak pernah belajar hadis-hadis Nabi yang para ulama meriwayatkan daripada baginda secara sahihnya, jadi kalau kita tak tahu, memang tak akan timbul hub cinta. Hadis ini juga menunjukkan bahawasanya darurah sangat penting insyighal al-muslim bil aslah wal anfa' lahu. Seorang muslim perlu menyibukkan diri dengan perkara yang aslah, yang lebih elok, yang lebih baik, yang lebih bermanfaat untuk dia, dan meninggalkan daripada bersoal jawab, daripada bertanya amma la yanfa'uhu, perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya dalam hadis ni, dia duk tanya bila kiamat. Soalnya bila-bila kiamat apa-apa faedahnya? Tak ada faedah. Pentingnya seseorang tu kena bersedia. Sama juga kita tak boleh nak tanya, ya Allah, aku nak tahu bila aku mati. Soalnya kita tetap akan mati. Lambat, cepat, kita tetap akan mati. Yang penting kita kena bersedia. Hadis ini juga memberi pengajaran mukhatabatun nas ala qadri uqulihim. Kita perlu bercakap dengan manusia ataupun bersembang ataupun berkira bicara dengan manusia dengan kadar akal mereka. Maka di sini dalam hadis ini Nabi tak jawab soalan Arab Badui itu dengan jawapan. Soalan dibalas dengan soalan. Jadi soalan asal tak dijawab. Sebab apa? Sebab soalan tu tak perlu dijawab, dan memang Nabi pun tak ada jawapan. Kerana Allah Ta'ala sahaja yang tahu bila kiamat. Mungkin kita pernah belajar tentang hadis Jibril. Tahu hadis Jibril? Panjang hadis ni. Kalau kita tengok dalam Matan Arba'in Manawi, hadis yang kedua. Satu hari datang seorang lelaki yang disebut oleh
perawi hadis tu Umar Ibn Al-Khattab, rajulun syadidu bayadis thiyabi, seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, hitam rambutnya. Sebenarnya Jibril lah, dia mari dengan rupa seorang lelaki yang tak dikenali oleh sesiapa. Tak dikenali oleh sesiapa di kalangan. Syadidu bayadi as-thiyabi, seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sawad asy-syar. Istala'a alaina, betul, istalaina. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang Umar kata sangat putih pakaiannya, maknanya seolah-olah dia ni orang Madinah, tapi kami tak kenal pun dia. Dan rambut dia pula sangat hitam, dan tak ada pula tanda dia ni jalan jauh, sebab biasa orang jalan jauh muka-mukanya berdebu, rambutnya kusuk masai. Lalu dia pun datang dekat dengan Nabi, dia pun meletakkan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia meletakkan dia punya kedua lututnya berapa dia, belaga lah, belaga lutut dengan lutut, letak tapak tangan dia atas pohon Nabi. Tiba-tiba dia tanya soalan, dia kata, mahwal Islam, apa itu Islam? Rasanya hadis yang pertama atas tadi. Lalu Nabi pun jawablah, Islam tu apa dia, panjanglah soal jawapan tu. Antashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa itu iman? Nabi pun jawab, iman itu rukun iman begini-begini. Akhirnya dia tanya, apakah itu ihsan? Ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu beribadat kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Itu maqam ihsan, orang yang sentiasa merasa dekat dengan Allah. Dan akhir sekali soalannya ditanya mata sa'ah. Jawapan Nabi apa dia? Nabi jawab, mal mas'ulu anha, tu jawapan Nabi. Nabi tanya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kalau kamu tanya aku, sebenarnya aku bukanlah tahu sangat. Aku tak tahu. Kalau kamu tak tahu, aku lagi-lagi tak tahu. Tidaklah yang ditanya ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kalau yang bertanya tak tahu, yang ditanya lagi tak tahu. Tapi akhirnya Jibril tanya, soalan akhirnya dia kata, akhbirni an amaratiha. Tak apalah. Kalau begitu, kamu beritahu apakah tanda-tandanya. Jadi bila kiamat tu memang tak diketahui, yang diketahui adalah sebahagian tanda-tandanya. Maka di antara tanda yang disebut di situ ialah apabila antalidal amatu rabbataha, apabila seorang budak hamba melahirkan tuannya. Itu antaranya idza waladat al-amah. Al-amah ni seorang budak hamba melahirkan tuannya. Itu orang yang bertaraf hamba, kemudian ibunya yang hamba tetapi anaknya kemudian merdeka. Ini berlaku sama-sama selepasnya. Kemudian apabila orang yang hidup susah, al-uratu al-hufat, orang yang bertelanjang. Maksud bertelanjang bukan tak ada pakaian, orang yang pakaian pucuk-pucuk kain ataupun tak ada selipar. Hufah ni orang yang kadang-kadang berjalan kaki tak ada selipar pun. Tiba-tiba menjadi ru'us, menjadi pemimpin, ketua manusia. Dan akhir sekali yang ketiga Nabi bagi antara tanda kiamat ialah idza tatawala ri'al buhmi fil bunyan. Apabila berlumba-lumbalah pengembala binatang ternakan. Al-buhmi ni pada al-bahimah. Dulu kerja ambil upah jaga kambing orang lain. Sekarang ni dah kaya raya, boleh bina bangunan-bangunan yang tinggi. Dulu jadi kuli, bekerja dengan orang, sekarang ni dah ada syarikat sendiri, dah ada jadi CEO pula dah dalam syarikat. Ini sekarang banyak berlaku.
Itu sebenarnya tanda-tanda kiamat. Itu tanda-tanda kiamat. Baik, kita kembali kepada ayat kita tentang keraguan yang ditimbulkan oleh orang kafir di Mekah. Mereka bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya, bilakah berlakunya kiamat. Maka di antara gambaran pertama yang Allah Ta'ala sebut, fa'idha barikal basar. Apabila pandangan mata menjadi barikah, menjadi terbelalak kerana ketakutan. Disebabkan terlalu takut. Sebab apabila berlaku kiamat, kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat menakutkan, memang takut sungguh lah. Sehingga digambarkan barikal basar, pandangan mata manusia menjadi terbelalak. Dan begitu juga di hari akhirat nanti, untuk fasa-fasa yang berikutnya, Allah Ta'ala memberikan gambaran yang sama juga, iaitu di akhir surah Ibrahim ayat 261. Adapun orang-orang yang bersalah di kalangan mereka yang zalim itu, muhti'ina muqni'i ru'usihim, muka surat 261 ya, muka surat 261. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka pada hari itu terburu-buru menyahut panggilan kepada mahsyar. Ini sebahagian peristiwa yang berlaku di sana nanti, sambil mendongak kepala dengan mata tak berkelip-kelip. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Tarf itu maknanya pandangan al-basar, pandangan mata. Tak kelip mata. Musing macam mana, masa tu berpusing dan tak berkelip. Dalam keadaan wa afidatuhum hawa, hati mereka ni dalam keadaan tidak ada semangat, lemah semangat kerana bingung dan cemas disebabkan terlalu takut. Juga dikaitkan dengan pandangan mata. Kemudian kita lihat satu lagi gambaran yang berlaku di hari kiamat, pandangan mata manusia begitu tu. Muka surat 488. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi. Dan engkau juga akan melihat ketika mereka ini, orang-orang yang zalim itu, didedahkan kepada mereka neraka. Nampaklah neraka itu di depan mereka. Lalu mereka ini dalam keadaan khasyi'ina, khusyuk, tunduk membisu disebabkan minadh-dhul, rasa hina sangat. Sambil mereka memandang kepada neraka itu dengan hanya hujung mata je, tarfin khafi, dengan hanya mengerling, takut sangat tengok neraka, tak berani nak tengok. La haula wala quwata illa billah. Tengok juga tapi tengok hujung mata. Yang zuruna, mereka melihat kepada neraka yang di depan mereka dengan hujung mata, seolah-olah cuba nak dipalingkan ke arah lain. Lalu orang beriman berkata, orang-orang yang rugi pada hari ini adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, orang-orang yang merugikan diri mereka dan warga mereka di hari kiamat. Kemudian kita lihat yang kedua, wa khasafal qamar, dan berlakulah gerhana ataupun bulan hilang cahayanya. Itu sebab tu dia antara tanda-tanda kiamat ialah kerap kali berlakunya khusuf. Kerap kali berlaku gerhana. Kalau kita belajar tajuk tentang min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat ialah banyaknya berlaku hawadith ataupun kejadian-kejadian yang disebut sebagai khusuf. Hadithah, peristiwa, iaitu berlakunya al-khusuf, gerhana. Sama ada gerhana bulan ataupun boleh jadi juga gerhana matahari. Hilangnya cahaya. Baik. Itu di antara gambar yang disebut
Baik, kita terus kepada ayat yang berikutnya. Apabila matahari dan bulan dikumpulkan, wajumi'asy syamsu wal qamar. Iaitu Mujahid berkata, yakni apabila kedua-duanya bergabung. Bergabung, ini bercantum. Kemudian Ibnu Zaid menafsirkan ayat ini dengan dia membaca ayat dalam surah At-Takwir, itu idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Apabila matahari itu digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Itu di antara sebahagian gambaran hari kiamat. Masa itulah manusia yang cemas ni berkata, yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Ke mana mahu lari? Kita ni nak lari ke mana sebenarnya? Kita tak boleh lari sebenarnya. Kita kena lalui semua ini sebagai ketentuan daripada Allah dan minta Allah Ta'ala pelihara kita. Ialah kesusahan hari kiamat ni sebenarnya adalah azab. Azab yang mana orang-orang yang beriman akan dimatikan lebih awal dengan tiupan angin yang lembut. Itu kita dah bincangkan dalam tajuk-tajuk yang lepas. Maknanya kita berlaku kiamat ni yang tinggal hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang langsung tidak ada iman. Sebab kiamat itu dan segala kedahsyatannya berlaku ketika yang ada hanyalah orang-orang yang kafir dan orang-orang beriman telah mati semuanya. Jadi tak ada tempat untuk lari. Maksud lari ni lari untuk menyelamatkan diri. Lari untuk menyelamatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil malja'. Malja'a. Sebagaimana dalam doa tidur yang Nabi ajar kepada Al-Bara' bin Azib. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tak ada tempat untuk lari menyelamatkan diri. Dan tak ada tempat untuk selamat. Kita lihat doa ni, mungkin kita dah pernah jumpa sebelum ni. Nabi SAW mengajar kepada Al-Bara' bin Azib satu doa yang sangat baik untuk dibaca sebelum tidur, sebab Nabi beri jaminan sesiapa yang membacanya dan menjadikan doa ni sebagai yang terakhir disebut, maka dia akan mati keadaan fitrah. Doa itu berbunyi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik. La malja'a wa la manja. La malja'a wa la manja min nun jin alif. Malja'a daripada kalimah laja'a. Laja'a ni lari untuk selamatkan diri. Macam kita lihat pelarian mungkin di Syria, lari ke negara jiran, di Palestin, di Jordan contohnya. Kita disebut al-laji'un, orang-orang yang lari untuk menyelamatkan diri. Itu doanya. Kita lihat doanya secara lengkap. Nabi mengajar doa ni nak beritahu supaya kita rasa bahawa kita ni tak boleh jaga diri sendiri kecuali Allah Ta'ala yang jaga kita. Nabi pesan kepada Al-Bara' bin Azib, idza awaita ila firashika, bila kamu menuju ke tempat tidurmu, dah nak masuk tidur malam, maka bacalah doa ni, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusan hidupku kepadamu. Apa-apa yang berlaku, berilah kebaikan untukku, serah kepada Allah. Wa alja'tu zahri ilaik, aku sandarkan belakangku kepadamu. Doa ni nak menyatakan semua diri kita, pergantungan kita semua kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, kerana penuh harap. Raghbah ni nak sungguh. Dan juga rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. La malja'a wa la manja illa ilaika. Tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk selamat. La malja'a, tak ada tempat untuk lari. Malja'a tu isim makan daripada laja'a. Manja daripada naja, selamat. Mana doa ni dalam bentuk menyatakan penyerahan diri kepada Allah secara total. Secara total. La malja wa la manja illa ilaika. Tak ada tempat untuk lari
dan tak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Lebih-lebih lagi, bila dah berlaku kiamat, orang kafir tanya, ainal mafar, mana tempat untuk lari, untuk selamatkan diri. Tak boleh. Dan doa ni diakhiri dengan katanya, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan juga dengan nabi yang telah engkau utuskan. Itu. Nabi beritahu Al-Barra, kalau baca doa ni, fa'im mitta min laylatika, kalau kamu mati pada malam tu, kamu tidur tu, mitta wa anta alal fitrah. Kamu dikira mati di atas fitrah. Fitrah maknanya bersih daripada dosa. Dengan sebab kelebihan doa ini, dosa itu diampunkan. Wa in asbahta asabta khairan. Jika kamu berpagi-pagi, maknanya pagi esok tu masih hidup lagi, tak mati malam tu, maka kamu telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Iaitu la malja'a wa la manja minka illa ilaih. Mungkin kita pernah dengar kisah 3 orang sahabat yang tak ikut sama dalam peperangan Tabuk. Iaitu Ka'ab bin Malik. Kisah tu disebut di akhir surah At-Taubah. Baik, kita lihat sedikit kisah dia. Iaitu pada ayat 118 surah At-Taubah, muka surat 206. 206. Ada 3 orang sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni peperangan terakhir sebelum Nabi wafat, dan jumlah tentera Islam tu sangat ramai lah. Iaitu Ka'ab bin Malik, apa dia lagi? Murarah bin Ar-Rabi'. 3 orang semuanya. Baik, ada pun terhadap 3 orang yang tidak ikut sama kerana itu, maka apa dia ditangguh hampir 2 bulan jugalah baru turun ayat ni, setelah mereka di pulau, menyebabkan bumi ni terasa sempit. Bumi yang luas terasa sempit. Sebab apa? Sebab bila Ka'ab bin Malik pergi ke pasar, berjual beli, orang tak peduli kepada dia. Bila dia jumpa Nabi, dia bagi salam, Nabi pun tak jawab salam dia. Jumpa dengan orang-orang tak peduli ke dia, hingga dia rasa sangat tertekan, diboykot oleh orang Islam sendiri kerana tidak ikut sama dalam peperangan Tabuk. Allah Ta'ala menurunkan ayat ni nak menyatakan taubat Ka'ab bin Malik diterima. Semasa dalam tempoh dia diboykot, dia rasa bumi yang luas ini terasa sempit kerana mereka di pulau. Dan hati mereka menjadi sempit kerana menanggung duka cita. Serta mereka yakin alla malja'a, tengok ada kalimah malja'a di sini, bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah kecuali illa ilaih, kecuali dengan lari kembali bertaubat kepadanya. Nak bebaskan diri daripada beban ini, beban dosa yang telah dibuat, tak ada jalan kecuali mesti kembali dengan bertaubat. Ini kita lihat pada kalimah malja'a. Malja'a mana tempat untuk lari. Sama dengan mafar tadi. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar daripada kalimah farra yafirru. Maknanya malja'a. Mafar makna malja'a. Tak ada tempat untuk lari. Bila mereka tanya ke mana nak lari, bukan setakat hari kiamat, semasa di dunia ni lagi. Kita lihat dalam kisah Ka'ab bin Malik yang di pulau ketika peperangan Tabuk. Tak ikut peperangan Tabuk. Ketika Nabi ajar doa tidur kepada apa tadi, Al-Barra' bin Azib. Kalimah yang sama digunakan iaitu tentang la malja'a. Tak ada tempat untuk lari, mengelak, menyelamatkan diri kecuali mesti ilallah, lari menuju kepada Allah. Jadi kalau kita faham dan kita boleh mengerti persoalan ni, insya-Allah kita ambil jalan untuk kita kembali kepada Allah sebelum kita dimatikan. Maka jawapannya kalla la wazar. Kita lihat sambungannya. Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. La wazar. Tak ada tempat untuk berlindung. Tak ada tempat perlindungan. Nak minta perlindungan dengan siapa? Tak boleh. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Kepada Tuhanmu lah pada hari ini tempat untuk kembali menetap. Mustaqar, tempat menetap. Ini cerita menetap di akhirat, ya, bukan menetap di dunia. Bukan menetap di dunia itu satu persoalan lain. Untuk hari selepas ini, selepas berlakunya kiamat,
ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Saya lupa nak beritahu ayat ni. Huruf zal tu baris dua di bawah ada tanwin. Jadi bila bertemu dengan hamzah wasal, alif yang tak ada hamzah, kita kena hidupkan satu huruf, iaitu kita buang baris dua di bawah zal tu, kita buang ganti dengan nun baris di bawah. Jadi yauma idzinil mustaqar. Kalau tak faham kaedah ni, nanti ada yang baca yauma idzin al mustaqar. Tu salah. Ini bukan izhar halqi. Atau tak boleh baca dengan yauma idzil mustaqar. Tak boleh juga. Jadi kena baca yauma idzini. Nanti tanya ni, mari mana ni tu, tak ada nun baris bawah pun. Nun baris bawah tu ada duduk di tanwin tu. Sebab tanwin ni dipanggil nun sakinah zaidah. Kalau belajar tajwid, tanwin baris dua, sama ada baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan, ialah nun sakinah zaidah, nun mati yang ditambah. Cuma dari segi kaedah rasam tulisnya dia tak buat nun tu. Dia tulis dalam bentuk huruf yang berbaris dua. Di sini baris dua di bawah. Yauma idzinil mustaqar. Mustaqar mana tempat menetap. Jadi sama ada di akhirat ataupun di dunia, tempat menetap kita adalah Allah yang tentukan. Kita menetap di dunia, okeylah. Saya dibesarkan di Pasir Mas, tapi sekarang menetap di Kota Baru. Ada setengah orang di kalangan ahli keluarga kita yang bekerja menetap di Kuala Lumpur. Ada mungkin di negeri-negeri lain lah. Malaysia ni kan luar, banyak negeri yang lain. Jadi sebenarnya sudah termaktub di sisi Allah bahawa kita menjadi penduduk yang menetap di tempat itu. Itu di dunia. Baik, kita lihat ini dalilnya dalam ayat di awal surah Hud. Muka surat yang keberapa tu? Muka surat 222. Comel nombor 222. Kita lihat pada ayat yang ke-6 tu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tak ada satu pun binatang makhluk yang hidup melata di atas muka bumi, melainkan Allah Ta'ala yang telah menanggung rezekinya. Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya dan mengetahui mustaqar. Itu kalimah mustaqar, tempat kediamannya. Maksud tempat kediaman kita ditentukan duduk mana? Di Malaysia ke, Singapura ke, Thailand ke, di negara Arab ke, negara Eropah ke. Itu mustaqar, tempat menetap. Dan juga mustauda. Mustauda itu tempat simpan. Tempat simpan, antara tafsir menyebut, dia adalah 2-3 tafsiran tentang ayat ni, iaitu di manakah kita akan dikebumikan, kubur kita di mana. Mustauda. Mustauda ni asalnya tempat kita, kalau di rumah kita ada store kita simpan barang-barang yang tu, itu orang Arab panggil mustauda. Tempat kita jadikan bilik store untuk simpan barang. Kita bila mati, kita tak boleh duduk di rumah. Lepas tu orang Kelantan kalau dah meninggal kata, lepas tu jenazah ni nak simpan bila? Bukan simpan dalam rumah, simpan dalam bilik, simpan mana nak dikebumikan bila nak simpannya. Mustauda, simpan maksudnya nak kebumikan dia. Sebab tempat simpan kita adalah dalam kubur. Itu dalam kubur tu cerita lepas mati. Ataupun semasa di dunia, mustaqar. Dan kita nak lihat dalam surah Al-Qiyamah tentang mustaqar semasa di akhirat. Bukan mustaqar di dunia. Di dunia dah berakhir. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Kepada Tuhanmu lah seterusnya ketetapan bagi segala perkara. Kalau urusan apa-apa saja urusan, Allah Ta'ala yang akan beri keputusannya. Tempat menetap dua saja. Selepas selesai semua apa dia, tempoh yang lama lah. Hisab, mizan, sirat. Masing-masing akan tahu tempat tujunya. Lalu manusia akan dikhabarkan. Yunabba'ul insan, manusia akan diberitahu apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia tinggalkan. Baik, kita lihat sedikit tafsiran ayat ni. Apa maksud qaddama dan apa maksud akhara. Bolehlah rujuk dari mana-mana tafsir. Tafsir Ibn Katsir ke, tak kisahlah tafsir Tabari ke. Bima qaddama ni apa yang telah dia lakukan daripada kebaikan. Akhara ni apa yang telah dia tinggalkan, yang dia tidak buat daripada kebaikan. Kalau seseorang tu buat kebaikan, maka disebut
qaddama yuqaddim. Dia telah menghulur, berikan, bukan untuk orang lain pun, untuk dirinya sendiri. Dia berikan untuk dirinya sendiri. Baik. Iaitu dikhabarkan kepada manusia di hari kiamat nanti dengan semua amalannya yang baik yang buruk, al-hasan was-sayyi fi awali waqtihi wa akhirih, daripada awal waktu hidupnya sampai ke akhirnya. Dan bila dikhabarkan maka dia tidak membantahnya sebab dia tahu itu semua amalan dia. Dan dia akan ingat, dia akan ingat. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Wasit oleh Tantawi, manusia pada hari itu dikhabarkan dengan apa yang dia telah lakukan daripada amalan baik. Bila disebut qaddama, itu amalan baik. Dengan apa yang wabima akhara, apa yang dia tidak lakukan ialah merujuk kepada falam ya'malha, apa yang dia tak lakukan, hak dia tak buat. Maksudnya ada amalan baik yang dia buat, ada amalan baik yang dia tidak buat. Ma'annahu kana fi imkanihi an ya'malha. Padahal dia ni berkemampuan, dia boleh pun nak buat, tapi dia tak buat. Jadi maksud daripada ayat ni adanya al-mujazah alal amal, adanya pembalasan di atas amalan, tidak semata-mata untuk dikhabarkan. Tidak semata-mata untuk diberitahu kepada manusia, tetapi yang penting selepas diberitahu adanya al-jaza, adanya al-mujazah, pembalasan. Sebab itu orang-orang yang tak bersedia untuk hari pembalasan itu, mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Itu kata dalam tafsir Baghawi, kata Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Abbas, bima qaddama, maknanya qabla mautih min amalin salih. Apa-apa yang dia telah lakukan daripada amalan yang salih sebelum matinya. Ataupun kalau dia ada melakukan kejahatan semasa hidupnya, sebelum matinya. Wa ma akhara maknanya yang berlaku selepas kematiannya, yang berupa min sunnah hasanah, iaitu segala peninggalan amalan baik yang pernah dia buat. Dia amalan baik yang kita buat ni kalau diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapat saham pahalanya. Kita buat sesuatu kebaikan yang menyebabkan orang mencontohi kita. Suatu kebaikan yang mungkin tempat orang tak buat, kita yang pertama buat, orang contohi, maka Nabi kata man sanna fil islami, kan ada hadis sahih Muslim tu. Sebab tu dalam segi buat amalan ni kita kena bijak, kita kena bijak cari peluang semasa kita hidup di dunia. Kita buat satu perkara yang kita punya ganjaran pahala tu tak putus, tak habis-habis. Contohnya kita wakafkan harta yang diwakafkan, selagi digunakan manfaat itu maka pahala itu berterusan. Sama juga kalau kita ada meninggalkan, contohnya ulama-ulama terdahulu menulis kitab-kitab ilmu yang sangat hebat. Jadi kemudian digunakan oleh generasi selepasnya untuk dimanfaat ilmunya, maka selagi kitab itu diguna pakai dan ummah mendapat manfaat, maka ulama yang tulis kitab itu mendapat pahala yang berterusan. Ini maksud Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Abbas. Wa ma akhara. Jadi semua amal yang dia buat sebelum dia mati, selepas dia mati akan dibawa di hari kiamat untuk ditunjukkan. Tapi kalau dia tak buat amal baik sedangkan dia ada kemampuan untuk buat, dia akan menyesal. Dia akan menyesal sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Muka surat 593. Muka surat 59 kita tengok bawah sekali tu. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkan pada hari ini dengan neraka jahannam. Yauma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Maka pada hari itu manusia pun teringat baliklah apa-apa yang telah dilakukan di dunia, ataupun dia teringat untuk buat baik. Masa tu baru teringat nak buat baik. Wa anna lahu dzikra. Bagaimana keingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Maknanya menyesal kemudian tiada gunanya. Kalau nak buat baik, nak buat pahala semasa hidup di dunia, okeylah. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 24 sambungannya.
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia kata alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku. Yaqulu ya laitani qaddamtu tu qaddama tu. Itulah pada hari kiamat itu yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Orang tu akan kata ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani, alangkah baiknya kalau aku sediakan amal-amal baik, amal saleh untuk hidupku ini. Maknanya aku berbekal dengan amal saleh supaya aku hidup bahagia di akhirat nanti. Tapi orang kata menyesal dahulu apa dia pendapatan adalah manfaatnya, tapi menyesal kemudian tidak ada gunanya. Kita lihat dua ayat lagi, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia yang anggota badan dia itu akan menjadi saksi. Bahkan manusia itu anggota badan dia menjadi saksi ataupun memberi persaksian terhadap dirinya. Tangannya, kakinya, termasuk kulitnya. Biasalah kita baca dalam surah Yasin. Surah Yasin iaitu al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya, ada kuliah ni, tak habis lagi. Biasa kalau kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Adalah ramai ustaz-ustaz kita dia tak tengok dulu siyaqul ayah tu. Dalam penceritaan dalam ayat ni penting untuk kita faham apa maksud di sebalik itu. Muka surat berapa? Muka surat 444. Nombor sama pula kata 444. Dikatakan kepada mereka, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dijanjikan kepada kamu. Jalan cerita ayat ni adalah tentang orang-orang kafir yang telah disesatkan oleh syaitan. Lalu diberitahu kepada mereka, inilah neraka jahannam yang dahulu dijanjikan kepada kamu. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu ke dalam neraka pada hari ini dengan sebab kekafiran kamu. Dengan sebab bima kuntum takfurun. Kemudian datang ayat selepasnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami nakhtim, tutup, mati, meterai. Meterai ni tutup kemah. Tutup kemah tak dibuka langsung. Orang Kelantan kata kemah keming. Kemah keming, kemah jik. Namanya rapak juga tak dibuka langsung mulut tu. Afwahihim. Afwahihim, him tu, dhamir him tu kembali kepada orang kafir yang disebut dalam ayat sebelumnya. Jadi tak boleh kita nak guna ayat ni untuk kita itlakkan, letakkan kepada orang Islam. Orang Islam lain pula cara dia. Ini ayat ni khusus untuk penceritaan terhadap orang-orang kafir yang ditutup mati mulut mereka, dan bahkan watukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka pula bertutur, bercakap, beritahu kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka pula memberi persaksian dengan apa yang mereka usahakan. Ini cerita ni tentang orang-orang yang kufur, yang mana ditutup mulut mereka, bercakaplah tangan mereka. Ini yang dikatakan memberi persaksian. Tangan boleh bercakap, kaki boleh memberi persaksian juga, boleh bercakap juga. Kemudian dalam surah Fussilat, kulit pula boleh bercakap. Ini lagilah kita terkejutlah kalau tengok orang yang tangan dia, kaki dia boleh bercakap. Kalau kulit pun sama juga. Muka surat 478. Ini ayat ni juga cerita tentang orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Allah. Ayat 19. Bawah tu ayat 19. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Ingatlah pada hari di mana dihimpunkan semua musuh-musuh Allah. A'da'ullah. Musuh Allah ni orang-orang yang kafir yang memusuhi Islam, untuk dibawa mereka ke neraka,
Lalu mereka itu diatur keadaannya menuju ke sana. Maknanya mereka pergi dengan ada malaikat yang mengiringinya. Sehingga bila mereka sampai di sana, lalu syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Lalu pendengaran mereka, penglihatan mereka dan kulit mereka memberi persaksian. Maknanya masing-masing boleh bercakap. Telinga boleh bercakap, mata boleh bercakap, kulit bercakap. Lalu orang kafir itu bertanya. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya kepada kulit mereka, kenapa kamu menjadi saksi pada hari ini? Kerana kamu membuat persaksian. Lalu kulit itu menjawab, qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Allah Taala berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu itu pandai berkata-kata. Dan dengan sebab kami diberi kebolehan bercakap, maka kami menjadi saksi atas amalan kamu semasa di dunia dahulu. Yang mana dialah Allah yang telah menciptakan kamu pada awal kejadian. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi manusia sendiri menjadi saksi, maknanya anggota badan manusia menjadi saksi. Dan akhir sekali, walau alqa ma'adhirah, sekalipun manusia cuba untuk memberikan alasan-alasan. Dia masing-masing dia akan cuba untuk membela diri sendiri. Dia kalau sampai satu tahap bila dah tak boleh dah, dia terpaksa mengaku. Dia terpaksa mengaku dan itu lebih baik. Kalau dia cuba bagi alasan, akhirnya tak selesai juga. Dia tetap disabitkan bersalah kerana yang menjadi saksi bagi kesalahan dia adalah anggota badan dia sendiri. Tak perlu bawa orang lain. Kita di dunia, kalau seseorang itu didakwa bersalah, dia kena bawa saksi. Saksi itu beritahu sekian-sekian dalam mahkamah. Dia dengar oleh pihak pendakwa raya. Kalaulah ada pihak yang boleh memberikan saksi, si fulan ni ada buat kesalahan sekian-sekian pada hari sekian. Di hari kiamat Allah Ta'ala tak perlu untuk bawa orang lain jadi saksi. Sebenarnya badan kita, tubuh badan kita sendiri menjadi saksi. Kalau lidah manusia tu cuba beritahu yang salah, maka itulah sebabnya mulut mereka ditutup. Ma'azir mana merujuk kepada dia punya ta'lilat, alasan-alasan. Kalau dia bagi alasan ni, alasan tu tak diterima. Jadi masing-masing cuba berhujah untuk menyatakan dia tak bersalah. Tapi kalau dia benar bersalah, dia tetap bersalah. Akhir sekali kita lihat ayat ni sebelum kita berhenti. Setiap manusia akan datang di hari kiamat dalam keadaan mahu membela dirinya supaya tidak dihukum bersalah. Kalau dia bersalah, dia tetap bersalah. Muka surat 280. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Ingatlah pada hari di mana setiap diri manusia akan datang membela dirinya. Membela dirilah masing-masing mahu supaya selamat. Membela diri masing-masing beritahu dia tak bersalah, dia begini. Tapi kalau dia bersalah, tetap bersalah lah. Lalu tiap-tiap diri akan disempurnakan balasan apa yang telah mereka kerjakan, tak kira baik atau jahat. Dan mereka tidak akan dianiaya, dizalimi sedikit pun. Tengok tu, tujadilu an nafsiha. Masing-masing manusia akan tujadil, akan membela diri dia. Dia akan bagilah apa-apa alasan supaya dia tidak dihukum bersalah. Kita di dunia bolehlah kita kelentung dengan orang lain. Kalau kita buat salah, kita nak tunjuk kita tak bersalah. Kalau dalam kes-kes yang berat sampai ke mahkamah, orang tu mungkin boleh guna khidmat peguam. Wallahu alam lah sejauh mana kebijaksanaan dia untuk mengelak daripada hukum. Tapi di akhirat tak boleh. Setiap orang dialah menjadi peguam bela untuk dirinya. Tapi tetap kalau dia bersalah, dia tetap bersalah. Kalau dia tak bersalah, dia akan selamat. Wallahu a'lam. Habislah perbincangan kita untuk hari ini daripada ayat 6 sehingga ayat 15. Baik, saya buka untuk persoalan kalau ada.
Ada soalan ke? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, cikgu. Salam. Gini Ustaz, berkenaan dengan dua soalan lah. Yang pertama sekali, hak yang tangan, kulit, kaki semua sekali dia jadi saksi dah. Baik, dia jadi saksi ni, adakah dia membela tuan dia ataupun dia mendakwa tuan dia? Tu soalan saya. Yang pertama, yang kedua, Kalau dia buat salah, bukan membela tapi mendakwa. mendakwa. Maknanya dua bagian lah dah. Dua dua pilihan dah. Baik, soalan lagi Ustaz. Ya. Selain daripada tiga anggota ni Ustaz, apa ni benda-benda lain yang boleh jadi saksi juga ke, contohnya melekak ke ataupun kereta ke kita guna ke ataupun kasut kita pakai ni ke, wallahu alam Ustaz. Baik, setiap kebaikan yang kita buat ataupun setiap kejahatan yang kita buat, dia segala yang ada sekali menjadi saksi. Ada qaul pendapat ulama dalam tafsiran ayat. Kita lihat dalam surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Allah Taala bersumpah dengan bintang-bintang di langit. Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj muka surat berapa tu? Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud, muka surat 590. Tengok pada ayat yang ketiga tu, wasyahidin wa mashhud, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan pada hari itu dan segala keadaan yang disaksikan. Ada yang menjadi syahid dan ada yang disaksikan. Sebenarnya setiap hari yang kita lalui kita akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Tak ingat pula hadis tu macam mana dah matan dia. Ma min yaumin, setiap hari yang berlalu pada manusia maka dia menjadi saksi. Lalu hari itu berkata, i'mal fiyya khaira, kamu lakukanlah kebaikan pada hari ini sebab aku menjadi saksi bagi kamu. Begitu juga para ulama mengatakan kalau kita solat di masjid, kalau boleh kita tukar-tukarlah tempat. Mungkin kalau kita datang awal, kita duduk di saf yang pertama, biasa kita saf kita mungkin kita pilih bahagian tepi dekat dinding. Satu ketika kita ambil tengah sikit. Kerana setiap tempat yang kita sujud, setiap tempat dia akan datang di hari kiamat menjadi saksi bahawa kita pernah sujud dan solat di situ. I'mal fiyya khaira fa inni syahidun alaik. Matan hadis tu adalah kalau dalam perbincangan tafsiran ayat tadilah. Lakukanlah kebaikan sebab aku menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Tapi sejauh mana diminta untuk menjadi saksi tu wallahu alam tak pastilah. Itu ada perkiraannya yang khusus di hari kiamat nanti. Tapi yang pentingnya persaksian tu ada. Jadi sebab tu kalau kita buat kebaikan, kita kalau boleh kita nak pelbagaikan tempat dan bentuknya. Macam contoh solat tadi. Kita tidak solat di tempat yang sama, kalau boleh kita solat sekejap di situ, sekejap di sini. Sebab semua tempat yang kita gunakan untuk solat, dia akan menjadi saksi bahawa kita pernah beribadat di tempat itu. Baik, wallah alam. Ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, salam. Sebab tak ada orang tanya, saya tanya lah. Saya nak tanya tadi, kita kata persaksian tu tempat-tempat kita solat atau beribadat lah. Sekarang saya nak tanya macam mana guru-guru atau ustaz-ustazah yang kita pernah belajar atau mengaji tu dikira amalan baik juga. Jadi saya nak tanya lah, persaksian tu mesti ada juga kan, Ustaz? Bagaimana kita belajar dengan guru, misalnya Al-Quran ke hadis, macam mana tu? Ada boleh Ustaz jelaskan? Ya, betul, dia akan menjadi saksi juga secara umum. Sebab kita
kita umat Islam, kita tengok ayat ni di akhir surah Al-Haji. Nabi SAW akan menjadi saksi bagi seluruh umat dia, dan kita akan menjadi saksi bagi umat yang terdahulu tentang kebenaran Rasul yang diutuskan. Litakunu syuhada'a 'alan nas liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ayat tu di akhir surah Al-Haji muka surat 341. Kalau kita belajar dengan mana-mana guru, ialah dia akan menjadi saksi bahawa kita pernah mengajarnya ataupun dia pernah mengambil ilmu daripada kita. Bawah sekali ya. Bawah sekali. Allah Ta'ala beritahu, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang telah menamakan kamu Islam sebelum ini. Termasuk dalam Quran ini, supaya liyakunar rasul syahidan alaikum. Supaya Rasul menjadi saksi ke atas kamu. Rasulullah menjadi saksi bahawasanya kita adalah umat dia. Dia kenal kita. Dan kita pula menjadi syuhada, menjadi saksi-saksi kepada manusia yang lain. Maksudnya ini umat terdahulu ya. Umat terdahulu bahawa telah diutuskan kepada mereka Rasul. Macam mana kita tahu? Sebab kita baca Quran. Maka di hari kiamat ini kita beritahu, wahai Bani Israel, aku bersaksi bahawa telah Allah Ta'ala utuskan kepada kamu Nabi Musa, contohnya. Wahai kaum Ad, aku bersaksi mengaku bahawa telah diutuskan kepada kamu Nabi Hud, contohnya. Mana kita akan menjadi saksi kepada umat manusia. Ini secara umum. Rasulullah pula menjadi saksi kepada kita semua. Antara buktinya adalah Nabi SAW kenal kita melalui kesan wuduk itu. Kesan wuduk yang kita basuh pada anggota wuduk. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wuduk itu. Itu dia antara bukti yang Rasulullah boleh kenal, lalu dia menjadikan bukti itu sebagai persaksian, pengakuan bahawa kita umat dia ialah Nabi kata umatku dipanggil di hari kiamat dalam keadaan putih pada kaki dan putih pada mukanya kerana kesan wuduk. Maka kesan putih itulah menjadi suatu cara yang Nabi boleh kenal dan Nabi boleh memberi persaksian. Tapi itu tengok pada keadaan lah. Kalau kita dengan guru kita, dengan sesiapa yang bahawasanya kita pernah belajar dengannya, ataupun adakah hadis yang panjang hadis tu tentang syafaat, di mana seorang lelaki yang ditolong oleh lelaki yang lain, dia kata sebab dahulu kamu pernah tolong beri minum air kepada aku. Beri minum air itu menjadi saksi bahawa orang ni akan tolong kawan ni. Kawan ni nak masuk neraka tak jadi masuk neraka kerana dibantu oleh orang lain yang pernah diberi minum air. Mana setiap amalan soleh yang kita buat tu ada manfaatnya untuk kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berhenti setakat tu. Terima kasih kepada semua. Saya pun tak pasti ada tak soalan bertulis. Adakah bacaan Quran yang kita baca dan hadiah kepada orang lain sama ada hidup atau sudah mati dikira sedekah atau amal jariah? Sedekah pahala bacaan Quran bukan amal jariah. Amal jariah ni wakaf. Dia hanya amalan yang bersifat wakaf. Wakaf tu dia dah ada kategori dia. Cuma sampai atau tidak pahala tu, itu perkara yang menjadi perbahasan dalam kalangan ulama. Ada yang kata sampai, ada tak sampai, sama ada dia hadiah kepada hidup atau mati. Cuma perlu kita faham, hadiah pahala amalan ni bukan menjadi sesuatu yang digalakkan oleh Nabi. Nabi tak galakkan. Sebab tu dia tak tu. Sebab apa tak galakkan? Sebab kalau boleh biar orang tu beramal atas amalan dia sendiri. Orang tu dapat ganjaran pahala atas susah payah amalan dia sendiri. Bukan bergantung harap pada orang lain. Semasa kita solat sunat taubat, kita wajib baca ayat. Bukan tak wajib pun. Ayat tu kalau kita nak baca dalam solat pun boleh. Ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbi. Ayat walladzina idza fa'alu fahisyah tu. Kalau kita tak ingat, kita boleh baca selepas solat sebagai doa jugalah.
Kalau kita ingat, boleh baca. Tak disyaratkan baca ayat itu dalam solat. Ya, antara yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murrah bin Ar-Rabi', betul. Itu sahaja ya. Ya, insyaAllah kita sambung esok dengan ayat-ayat yang berikutnya dari surah Al-Qiyamah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.